Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi saf kepimpinan Masjid Qaryah Lukut, Tuan Kongsi, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Masjid, pegawai-pegawai masjid, serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama di dalam rumah Allah ini untuk kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan jihad kita, dengan usaha kita ini mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi yang pertama sekali, barang siapa yang tidak niat i'tikaf dalam masjid ini, kita niat i'tikaf dulu. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhab Asy-Syafi'i, yang di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membincangkan berkenaan dengan jenis-jenis air. Seperti mana yang kita telah belajar bahawa jenis-jenis air ini ada 7, iaitu yang turun daripada langit dan yang keluar daripada bumi, iaitu air hujan, air laut, air perigi, air sungai, air mata air, dan air salji dan air embun. Jadi ketujuh-tujuh air ini boleh kita gunakan untuk mengangkat hadas dan juga untuk menghilangkan najis. Jadi itu telah kita belajar jenis-jenis air, dan juga kita telah belajar bahagian air. Yang pertama sekali adalah air yang suci dan menyucikan, juga disebut sebagai air mutlak, iaitu air mutlak ini air yang tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, mana memang sifat asal macam tu. Kalau air sungai lah. Kalau laut, air laut lah. Itu termasuk dalam bahagian yang pertama, iaitu air yang suci, diri dia tu suci. Maknanya kalau air tu kena ke badan kita, mana benda tu bukan yang najis, dia adalah suci, boleh dibawa sembahyang. Dan benda itu menyucikan, maknanya diri dia tu suci dan dia boleh menyucikan diri kita. Ataupun kita nak mengangkat hadas boleh, nak menghilangkan najis pun boleh, menggunakan air mutlak ini. Yang kedua adalah yang kita telah belajar, iaitu air yang suci. Maknanya diri dia tu suci dan dia boleh menyucikan, tetapi makruh kita menggunakan, iaitu juga disebut sebagai air musyammas, iaitu air yang terkena ataupun terjemuh di bawah matahari. Jadi ada syarat-syarat adalah syarat air musyammas ini mestilah di bawah negeri yang bercuaca panas. Malaysia tak termasuk cuaca yang panas, jadi Malaysia tak ada air musyammas. Yang kedua adalah air yang telah diletakkan dalam bekas yang diperbuat selain daripada emas ataupun perak, seperti besi dan sebagainya. Dia kalau kena air dekat situ, maka dekat situ dia termasuklah air musyammas. Boleh untuk mengambil wuduk, tetapi makruh kita menggunakannya. Itu adalah yang kita telah belajar, dua bahagian daripada air itu. Jadi kita masuk kepada bahagian yang ketiga, iaitu air yang suci.
tetapi tidak menyucikan. Diri dia tu suci, kena kat badan kita tak ada masalah, bukannya najis. Kita boleh bawa sembahyang. Kalau kena kat badan kita ataupun pakaian kita, tempat sembahyang kita terkena benda lah, tu dia adalah suci, tetapi dia tidak menyucikan. Maknanya kalau nak mengambil wuduk tak boleh guna air ni. Nak menghilangkan najis, tidak boleh untuk menggunakan air ini. Jadi air yang suci tetapi tidak menyucikan terbahagi kepada dua bahagian. Jadi dia pecah pada dua pula. Ada dua bahagian ini, dia adalah air yang suci tetapi tidak menyucikan. Jadi yang pertama sekali ialah air yang sedikit yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib ketika bersuci, seperti mandi dan wudu. Ini adalah bahagian yang pertama. Dia adalah air yang sedikit, air yang kurang daripada 2 qollah. 2 qollah nanti kita akan bincangkan apa takrifan 2 qollah itu. Jadi seperti mana kita nak terangkan dulu, air qollah nanti kita bincang kemudian. Air yang sedikit yang kurang daripada 2 qollah yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib ketika bersuci. Dia adalah yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib sahaja. Basuhan yang wajib apa? Contohnya kita mengambil wuduk. Mengambil wuduk, anggota badan mana yang wajib kita basuh? Pertama sekali adalah muka, kedua adalah tangan, ketiga adalah kepala, yang keempat adalah kaki. Kalau telinga, dia wajib, anggota yang wajib ke anggota yang sunat? Sunat. Jadi dia bukanlah yang termasuk dekat bahagian ini. Jadi kalau air yang sedikit, kita mengambil wuduk contohnya, kita membasuh muka kita. Jadi basuhan yang pertama itu, kalau air itu menitis, air itu dikira sebagai air itu suci tetapi tidak menyucikan. Sebab apa diguna? Sebab ia telah digunakan dan juga disebut sebagai air musta'mal. Air musta'mal, air yang telah digunakan. Jadi bahagian yang pertama ni juga disebut sebagai air musta'mal, air yang telah digunakan. Tetapi digunakan apa? Digunakan untuk basuhan yang wajib. Contohnya kalau kita mengambil wuduk, basuhan yang pertama dekat muka itu, kalau dia yang keluar daripada basuhan yang pertama itu, ia dikira sebagai air musta'mal. Maknanya kalau lepas air itu dari muka, kita tak boleh guna air itu untuk mengambil wuduk, untuk mandi wajib dan untuk menghilangkan najis. Jelas ya? Jadi kalau basuhan yang kedua, contoh basuhan pertama selesai, basuhan kedua kita ambil air yang baru, kita buat basuhan yang kedua. Air yang lepas daripada basuhan kedua tu dikira air musta'mal ke tidak? Tidak, dia dikira sebagai air mutlak. Kerana apa? Kerana air musta'mal ini hanyalah untuk basuhan yang wajib sahaja. Kalau kita belajar dalam bab wuduk, anggota yang wajib ada 4: muka, tangan, kepala dan kaki. Dan juga wajib hanyalah untuk basuhan yang pertama sahaja. Manakala basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga adalah sunat. Jadi basuhan yang pertama itu, kalau ada keluar daripada basuhan yang pertama itu, dikira sebagai air musta'mal. Kalau basuhan yang kedua itu tak dikira sebagai air musta'mal. Dia adalah air mutlak. Air mutlak maknanya air itu boleh kita gunakan untuk mengambil wuduk, untuk mengangkat hadas dan sebagainya. Jelas ya? Dan untuk menghilangkan najis. Contohnya najis ada tempat dekat masjid ni. Jadi masjid tu tai, ataupun contohnya tai lah panggil kan. Tai tu kita hilangkan air tu, kemudian kita basuh. Kita basuh sampailah hilang bau, warna dan rasa dia. Tapi air itu, apabila air itu telah bersih, ada air dekat situ, air itu dikira sebagai air musta'mal. Contoh senang macam ni lah, kita beristinja ataupun baru lepas hajat kan. Baru lepas hajat, kita berak lah senang cerita kan. Jadi kita nak cebok berak tu. Kita cebok berak tu, air yang pertama contohnya ambil gayung. Basuhan yang pertama itu selalunya berserta dengan najis. Itu memang air najis lah. Tetapi kalau kita nak bersihkan lagi, basuhan yang ketiga, basuhan kedua, basuhan ketiga, sampailah air itu bersih, contoh menghilangkan najis.
basuhan yang ketiga, contoh najis dah tak ada dah, tapi kita nak bersihkan lagi. Jadi basuhan yang ketiga yang keluar daripada basuhan ketiga itu dikira sebagai air mustakmal. Maknanya air itu tak boleh nak digunakan. Kalau tergamak lah nak guna. Jelas Kalau tergamak nak guna. Jadi macam tu juga nak mandi wajib. Mandi wajib contohnya sunat 3 kali. Tetapi sekali pun dah memadai sampai rata kat muka ni. Jadi basuhan yang pertama itu tidak boleh digunakan lagi. Sebab apa? Dikira sebagai air mustakmal. Kalau kita basuhan yang kedua kat kepala contohnya kat muka, itu bolehlah kita guna untuk mengambil wudu. Jelas Tetapi kalau air ni nak buat minum tak ada masalah. Ini suci, ini bersih, tetapi tidak boleh menyucikan. Tidak boleh menyucikan apa? Untuk mengangkat hadas. Contohnya nak mengambil wuduk dengan air mustakmal ni tak boleh. Nak mandi wajib dengan air ini tak boleh. Nak menghilangkan najis dengan air ini pun tak boleh. Sebab apa? Sebab air mustakmal. Tetapi selain itu boleh digunakan untuk masak ke, untuk minum ke, tak ada masalah. Jelasnya yang pertama ni, itu dikira sebagai air mustakmal. Air yang sedikit, maknanya kurang daripada 2 kolah yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib ketika bersuci, iaitu seperti mandi dan wuduk, tambah lagi sikit, iaitu dan menghilangkan najis. Kalau ada catatan, tulis catatan sikit. Menghilangkan najis, maknanya mandi dan wuduk dan juga menghilangkan najis. Jadi dalilnya apa? Dalil sucinya sebagaimana hadis Rasulullah SAW daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqil fatawadda wa sabba min wudu'ihi alayya." Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahiku ketika aku sakit dan tidak sedar, lalu baginda berwuduk dan mencurahkan air wuduknya ke atasku. Jadi riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sekiranya air wuduk itu tidak suci, baginda tidak akan mencurahkannya ke atas Jabir radhiyallahu anhu. Jadi dalil ini menunjukkan bahawa air yang telah digunakan untuk berwuduk, ia adalah bersih, dia adalah suci. Tetapi sebab apa tidak menyucikan? Sebab ada dalil yang seterusnya, iaitu dalil air ini tidak menyucikan pula ialah berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "La yaghtasilu ahadukum fil ma'i daim ay ar-raqid wa huwa junubun faqalu ya Aba Hurairah kaifa yaf'alu qala yatanawaluhu tanawulan." Maksudnya janganlah seseorang daripada kamu mandi daripada air tenang dan juga tidak mengalir sedangkan dia junub. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, bagaimanakah sepatutnya dilakukan?" Jawab Abu Hurairah, "Cedok dan mandikanlah dengan air itu." Jadi hukum berwuduk dalam keadaan tersebut sama ada dengan hukum mandi, kerana kedua-duanya mengandungi tujuan yang satu, iaitu mengangkat hadas. Jadi dalil kenapa air ini tidak lagi suci, kerana dalam hadis ini menerangkan janganlah kamu mandi dalam air yang tenang. Contohnya kita mandi dalam tub. Contoh dalam hotel lah, kita mandi dalam tub, kita masuk dalam tu, kita nak niat mandi wajib. Mandi wajib contohnya. Jadi mandi wajib kita tu sah. Mandi wajib kita tu sah sebab air yang pertama sekali itu dikira sebagai air mutlak. Tetapi setelah dia bangun, dia dah siap semua, dia nak semayang, dia nak ambil wuduk, boleh tak guna air itu? Jawapan tidak boleh. Kerana apa? Kerana air itu tidak lagi menyucikan. Tidak boleh lagi nak menyucikan. Jadi hukum berwuduk Hadis ini bermaksud bahawa mandi dalam air tersebut menyebabkannya terkeluar dari sifat yang menyucikan. Sekiranya ia tidak membawa maksud tersebut, Rasulullah SAW tidak akan melarangnya daripada berbuat demikian. Hadis ini difahami untuk air yang sedikit berdasarkan dalil-dalil yang lain. Maknanya kalau lebih daripada 2 kolah, tiada masalah. Contohnya 2 kolah macam tu, kolah yang ada kat luar tu, bolehlah kita cedok air, kita ambil muka, ambil wuduk, kemudian air wuduk tu jatuh balik dekat air kolah tu, boleh tak kita ambil wuduk lagi? Jawapan dia boleh. Pandanya orang lain pun boleh ambil wuduk. Sebab apa? Air tu banyak, lebih daripada 2 kolah. Kalau kurang, tak boleh.
Sebab apa? Air yang sedikit yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib. Tetapi janganlah sampai berkumur-kumur. Kumur-kumur buang dalam tu boleh. Air tu tetap suci, tetapi perbuatan itu makruh. Jijiklah orang tengok. Nanti kita akan bincang. Kita terangkan dulu lah. Ya? Tak sabar. Ya, sabar. Okay, air suci tetapi tidak mensucikan. Itu yang pertama, iaitu air mustakmal. Kita pergi bahagian yang kedua, air yang suci tetapi tidak menyucikan. Apa yang kedua? Air yang kedua ialah air mutlak. Dia adalah air suci tetapi bercampur dengan sesuatu yang suci yang kebiasaannya boleh dielakkan tetapi tidak boleh dipisahkan setelah bercampur. Jadi seterusnya air tersebut berubah hingga tidak lagi dikatakan air mutlak, seperti air teh dan seumpamanya. Air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Shampoo suci tak? Shampoo suci. Kalau kita ambil baldi, kita ambil shampoo, kita gaul, dia bersebati tak? Dia bercampur tak? Dia bercampur. Dia apabila bercampur, kita nak mandi wajib dengan air tersebut, boleh ke tidak? Tak boleh. Jadi kena faham, nak mandi wajib, nak mengambil wuduk, kena air mutlak. Kalau bercampur dengan sesuatu yang lain, macam sabun masuk dalam tu. Contoh satu, apa nama dia? Kalau apa, tak masuk pula, tak ada sampai. Tak ada bagi contoh. Dia tak masuk, dia tak sampai. Jadi air mutlak yang bercampur dengan sesuatu yang suci tak boleh untuk kita berwuduk dengannya. Contoh air itu bercampur dengan shampoo, sabun, air teh, tak boleh kita nak ambil wuduk dengan air teh. Sebab apa? Air teh itu bercampur dengan air dan juga teh. Tetapi kalau kebiasaannya boleh dielakkan tetapi tidak boleh dipisahkan setelah bercampur. Contoh air campur dengan air kayu manis. Boleh tak air kayu manis dan juga air itu kita pisahkan? Jawapan dia boleh. Boleh dipisahkan. Justru air yang setelah diambil daripada air kayu manis tu boleh kita gunakan untuk mengambil wuduk. Jadi hukum dia adalah air itu adalah suci dan juga menyucikan. Kalau boleh dipisahkan, contohnya air kayu manis dengan air, boleh pisah tak? Jawapan dia boleh. Air dengan shampoo, kalau gaul-gaul, boleh pisah tak? Tak boleh dari sudut tu. Maknanya kalau tak boleh dipisahkan, maknanya dia tak boleh kita mengambil wuduk dengannya. Tetapi kalau berpisah, boleh pisah, boleh. Berbau, walaupun berubah bau, warna dan rasa. Sedang walaupun boleh dipisahkan, boleh untuk mengambil wuduk. Tak faham? Contoh baldi. Ataupun baldi kita nak ambil wuduk, kita letak kayu manis. Kayu manis kita gaul-gaul, kita boleh tarik balik kayu manis tu. Kalau dia tak mengeput lah, kalau dia boleh mengesap, maknanya dia dah tak boleh terpisah lah. Jadi kayu manis ni kita cabut, kita tarik, kita buang. Jadi air tu boleh kita mengambil wuduk. Walaupun dah berubah bau, walaupun dah berubah warna dan rasa. Sebab apa? Sebab dekat sini dikatakan tetapi tidak boleh dipisahkan. Kalau boleh dipisahkan, tak ada masalah lah. Jelas ya? Macam mana? Tak faham. Ada baldi. Itu campungan apa? Nanti kita akan bincang. Bincang ni. Dah hilang poin lah. Jadi kalau dia boleh dipisahkan, tak ada masalah. Ini yang tak boleh dipisahkan. Dan juga kebiasaannya boleh dielakkan tetapi tidak boleh dipisahkan setelah bercampur. Itu dikira sebagai air yang suci tetapi tidak menyucikan. Ataupun bahagian yang kedua ini disebut sebagai air mutaghayyir, air yang berubah warna, atau air yang berubah bau, warna dan rasa setelah bercampur dengan sesuatu yang suci. Jadi jika benda yang suci
yang bercampur tersebut bersamaan dengan sifat air pada rasa, bau dan warna, seperti air bunga mawar yang telah hilang sifatnya, ia hendaklah dibandingkan dengan kadar bahan lain yang mempunyai perbezaan sifat sederhana, seperti jus delima untuk menentukan aspek perubahan rasa, jus anggur untuk menentukan aspek perubahan warna, dan rumpai al-ladzan untuk menentukan aspek perubahan bau. Ni faham tak? Tak faham kan? Ini contoh macam ni. Contohnya benda campur dengan benda yang suci yang lain. Contohnya bagi kat sini air bunga mawar yang telah hilang sifat dia tu. Dia telah hilang sifat dia tu. Dan kalau kita tengok, ni macam air mutlak. Tengok bau macam air kosong, warna macam air kosong, rasa macam air kosong. Jadi macam mana kita nak andaikan? Jadi ulama mengatakan hendaklah membuat andaian. Membuat andaian berdasarkan apa? Ia hendaklah dibandingkan dengan kadar bahan yang lain yang mempunyai perbezaan sifat sederhana, seperti juz delima untuk menentukan aspek perubahan rasa. Dia contoh macam ni lah. Kita mengambil wuduk, dalam sebelah kita ni ada baldi. Kita ambil wuduk guna paip. Kita ambil wuduk, air tu terpercik dekat baldi tu. Dia air ni kalau air yang pertama yang keluar itu adalah air mustakmal. Air mustakmal dia bercampur dengan air mutlak yang banyak, kuantiti yang banyak. Jadi macam mana kita nak tahu? Jadi kena buat andaian. Air itu boleh jadi suci dekat baldi tu, air itu boleh jadi suci, dan air itu juga boleh jadi tak suci. Kerana apa? Kerana bercampur dengan air mustakmal. Jelas tak? Macam kuning ya? Dia terkena kat baldi. Asalnya kita bincangkan cuma mana nak buat andaian. Jadi ulama kata kena buat andaian. Kalau dari segi aspek perubahan rasa, kita nak rasa kan, jadi kena buat andaian seperti jus delima yang air mustakmal itu, air yang terlepas daripada muka itu, kita andaikan dia adalah jus delima. Kalau jus delima tumpah dekat baldi itu, adakah dia boleh menyebabkan rasa itu berubah? Contohnya 10 titik muka kita basuh, 10 titik yang direnjiskan dekat baldi tu. Baldi tu besar. Bayangkan 10 titik air mustakmal itu adalah jus delima. Jus delima itu kita masukkan dekat baldi tu. Adakah rasa dia tu berubah? Jawapan dia tidak, sebab banyak. Tetapi kalau ada cawan sebelah tu, cawan tu ada setengah pula air. Jadi campurkan tu, boleh dijadikan berubah tak rasa dia tu? Jawapan dia berubah. Sebab apa? Sedikit. Jadi sebab itu kena buat andaian. Macam soalan tuan tadi, shampoo, kita bandingkan shampoo tu sedikit masuk dekat air baldi yang banyak air tu. Jadi kita buat andaian. Macam mana nak tahu daripada kadar rasa dia? Tengok shampoo tu kita andaikan sebagai jus delima. Jus delima tu masuk dekat baldi tu. Kalau 10 titik masuk, ada efek tak? Tak ada. Tapi kalau setengah air ke apa ke masuk dalam tu, kemungkinan boleh. Jadi kena buat andaian berdasarkan itu. Jadi ulama mengatakan buat andaian macam mana? Contohnya dari segi aspek perubahan rasa, test letak jus delima. Contohnya air mustakmal kita ubah sebagai jus delima. Shampoo kita ubah sebagai jus 5. Tengok macam air ni macam tak ada warna rasa dengan bau sama macam air mineral, air mutlak. Jadi macam mana kita nak tahu kalau dia berubah rasa? Kita letak jus delima dekat situ. Jus delima contoh ni andaian air mustakmal itu kita andaikan dia sebagai jus delima. Jelas Ada siapa yang tak faham? Ada bau lah selalunya. Maknanya kena paip tu sesa mengalir, bekas tu sesa mengalir. Kalau bercampur sampai hilang bau warna dan rasa, dia tetap air mutlak. Dia mutlak. Jelas kan? Itu dari sudut rasa. Kalau nak tahu dari segi aspek perubahan warna, kita andaikan air mustakmal ataupun air mutaghayyir itu kita letakkan jus anggur. Contohnya jus anggur tu kita letak 10 titik dekat baldi tu. Jadi adakah dia boleh menyebabkan perubahan warna? Kalau tidak berubahnya warna, maka dekat situ boleh kita gunakan baldi tu, kita boleh gunakan untuk bersuci. Tetapi kalau boleh menyebabkan benda tu berubah warna, maka kat situ tak boleh kita gunakan air itu
untuk berwuduk. Itu andaian. Air mustakmal tu kita ubah seperti jus anggur. Jangan tahu tak betul-betul jus anggur. Ni andaian. Maknanya nak kata apa, kalau air tu banyak, tidaklah berubah kalau setakat 10 titik. Tetapi kalau air secawan ni je, mungkin 10 titik tu berubah. Tentulah. Maknanya kita kena buat andaian sendiri. Kalau nak tentukan daripada aspek perubahan bau, tengok kepada rumpai al-lazan. Rumpai lazan ni inilah jenis tumbuhan yang kecil yang tumbuh di kawasan lembah, sentiasa berdaun dan mempunyai bunga yang lebar berwarna merah jambu ataupun putih. Ini rumpai al-lazan. Tapi dekat sini kalau ulama Melayu dia kata kemenyan lah. Kemenyan. Kalau kemenyan itu untuk menentukan aspek perubahan bau. Jadi kemenyan itu kita letakkan dekat baldi, boleh tak merubah bau? Kalau tak merubah bau, air itu boleh digunakan untuk bersuci. Air itu status dia adalah air yang suci dan juga menyucikan. Tetapi kalau dah berubahnya bau tersebut, maka air itu dikira sebagai air itu suci, tetapi tidak menyucikan. Jelas ya? Maknanya kena buat andaian. Kena buat andaian berdasarkan kaedah yang diberi oleh ulama' ni. Jadi sekiranya diandaikan berlaku perubahan disebabkan pencampuran tersebut, maka ia menjadi air yang suci tetapi tidak menyucikan lagi. Maknanya kena buat andaian. Kalau andaian itu menyebabkan pencampuran tersebut, maka ia adalah air itu suci tetapi tidak menyucikan lagi. Hal ini kerana ketika itu ia tidak lagi dinamakan sebagai air mutlak, sedangkan syarak mensyaratkan air yang dibuat bersuci adalah air mutlak sahaja ataupun air musyammas, tapi makruh kita gunakan. Jelas ya? Bahagian yang ketiga ni dari dua bahagian. Pertama adalah air mustakmal, air yang telah digunakan untuk basuhan yang wajib. Yang kedua adalah air mutaghayyir, air mutlak yang bercampur dengan satu bahan yang suci. Maknanya kalau bercampur tak boleh dipisahkan lagi. Jadi kat situ tak boleh kita gunakan untuk berwuduk, menghilangkan najis dan juga untuk mandi wajib. Jadi kita kalau dah faham, kita pergi pula kepada air mutanajis. Air mutanajis ni apa? Air yang najis itu terkena dekat air. Air itu menyebabkan najis, menjadi najis sebabkan ada najis yang masuk ke dalam air itu. Jadi air mutanajis ialah air yang jatuh najis ke dalamnya. Maknanya yang tadi suci, ni najis pula. Jadi air ini menjadi air mutanajis. Air mutanajis ni diri dia tu tak suci. Maknanya kalau kena kat pakaian kita, tak sah kita bawa sembahyang kalau terkena najis. Jadi dia tidak suci dan tidak menyucikan. Dia digelar sebagai air mutanajis, iaitu air yang jatuh najis ke dalamnya. Air ini terbagi kepada dua bahagian. Ini terbagi kepada dua bahagian. Pertama sekali, air yang sedikit, iaitu kurang daripada 2 qalah. Air yang sedikit yang kurang daripada 2 qalah. Air ini menjadi najis kerana terjatuh najis ke dalamnya, walaupun sedikit dan tidak berubah sifat-sifatnya dari segi warna, bau dan rasa. Walaupun tak berubah warna, bau dan rasa, kalau najis itu jatuh dekat air tersebut, air itu menjadi air yang terkena najis ataupun digelar sebagai air mutanajis. Contohnya benda ni, cukup tak 2 qalah? Contoh tak cukup. Jadi masuk najis dalam ni, ada kencing tikus ke apa masuk dalam ni. Jadi boleh tak kita mengambil wuduk? Tak boleh. Kerana apa? Kerana dia adalah air mutanajis. Walaupun kencing itu tidak menyebabkan berubahnya bau, warna dan rasa. Contoh macam sama je kan, kena kencing tak kena kencing sama. Jadi juga tidak boleh kita mengambil wuduk dengannya. Kerana apa? Kerana air ini telah bercampur dengan najis dan juga kurang daripada 2 qalah. Jadi dekat 2 qalah ini dibahas dekat sini. 2 qalah ialah 500 kati Baghdad bersamaan 192.857 kg ataupun satu suku hasta padu. Tak faham kan? Nampak macam 192 kg, macam mana tahu tu? Jadi kat sini benda ni 500 kati Baghdad ini bukannya tahdidi, dia adalah takribi. Tahdidi maksud apa? Bukannya 500 kati Baghdad tepat, dia adalah lebih kurang. Jadi macam-macam ulama membuat andaian ataupun membuat tafsiran 2 qalah ini macam mana.
ada yang mengatakan seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh wa Al-Islam wa Adillatuhu mengatakan bahawa dua qaulah ini dari segi timbangan iaitu 446 3/7 kati Mesir, ataupun 81 kati Syam. Satu kati Syam bersamaan 2.5 kg. Justru dua qaulah bersamaan 195.113 kg. Ini menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Okey, nak senang itu. Saya nak terangkan tu lala sekali, tapi nak jelaskan apa ulama kan. Jadi senang nak cerita macam ni. 600 cm panjang, 600 cm lebar, 600 cm tinggi. 60 cm, silap. 60 cm panjang, 60 cm tinggi, 60 cm lebar. 60 cm satu hasta suku. Contoh kalau ni satu hasta tambah lagi 6 jari. Maknanya satu hasta ni tambah satu jari. Ini 5 jari, satu tangan ni tambah lagi satu jari. Dia lebih kurang macam ni satu hasta. Satu hasta suku. Maknanya kalau ni panjang, ini lebar, ini tinggi, itu dikira sebagai dua qaulah. Tapi tak banyak kalau ikutkan dua qaulah sikit kan. Bukannya dua qaulah macam masjid ni. Masjid ni lebih daripada dua qaulah. Saya silap 10 qaulah. Dia maknanya air qaulah tu tak ada masalah. Qaulah masjid tu besar, banyak. Jadi kalau ikut daripada panjang dia 60 cm, tinggi dia 60 cm, lebar dia 60 cm. Itu kalau 4 segi lah. Tetapi kalau bentuk silinder tahu tak? Silinder dia macam bulat tapi memanjang. Silinder panjang dia tu 120 cm, ni minimum lah, 120 cm, dan juga diameter dia tu 50 cm. Diameter dia panjang dia tu lah 50 cm. Macam tuan drum lah. Maksudnya kalau bentuk silinder. Jelas kan? Tak faham? Maknanya 60 cm panjang, 60 cm ikut situ lah. Tetapi macam mana kalau seseorang itu dia tak tahu, dia ragu-ragu, air ni cukup ke tak? Dia cukup ke tak dua qaulah ni? Jadi kat situ ada perbezaan ulama dalam mazhab Syafi'i. Imam Mawardi mengatakan air itu najis. Tapi Imam Haramain mengatakan air itu suci. Maknanya sebab apa? Asal air itu suci. Tetapi kita ragu-ragu, air ni dua qaulah ke tak dua qaulah ni? Jadi masuk pula najis. Jadi boleh tak kita guna untuk ambil wudu ni? Jadi jawapannya ada dua pendapat. Kita ambil yang suci. Mana boleh digunakan untuk bersuci. Contohnya air qaulah tu masuk teh cicak. Boleh tak kita ambil wudu? Jawapannya boleh, selagi tidak menghilangkan bau, warna dan rasa. Tapi kalau 10 teh cicak masuk, penuh teh cicak, tak berjaga langsung, sampai berubah bau, warna dan rasa, boleh tak kita ambil wudu dengan air tersebut? Jawapannya tidak. Tidak boleh. Kerana apa? Kerana menyebabkan hilangnya, berubahnya warna, bau dan rasa. Itu kalau lebih lah. Tetapi kalau kurang, walaupun satu najis yang masuk, kurang daripada dua qaulah, jadi kat situ air itu tetap najis. Air itu tetap najis kalau dia walaupun tidak berubah warna, bau dan rasa. Ini dalil apa? Dalilnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang air di padang pasir yang sering didatangi oleh binatang buas dan juga binatang-binatang lain. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma' qullatain lam yahmilil khabath." Maksudnya, apabila air itu cukup dua qaulah, ia tidak kotor. Jadi kat sini Abdullah bin Umar, iaitu anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Abdullah dia mendengar Rasulullah SAW ketika ditanya tentang air di padang pasir yang sering didatangi oleh binatang buas. Jadi air ini, binatang buas ini kadang-kadang dia mati, dia jadi bangkai, dia tenggelam dekat air tu. Ataupun air ini dia minum, ada najis, mulut dia tu ada najis. Jadi macam mana? Jadi sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma' qullatain lam yahmilil khabath." Apabila air itu cukup dua qaulah, ia tidak kotor. Air itu tidak berubah bau, warna dan rasa, dia tetap bersih. Dalam riwayat Abu Dawud mengatakan, sesungguhnya air itu tidak menjadi najis, fa innahu la yandusu.
air itu tidak menjadi najis. Riwayat Abu Daud. Daripada hadis itu dapat difahami air yang kurang daripada 2 kolah menjadi najis walaupun tidak berubah sifat-sifatnya. Jadi kefahaman ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Maksudnya apabila seseorang daripada kamu bangun daripada tidur, janganlah dia mencelup tangannya di dalam bekas air sehinggalah dia membasuh tangannya terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Ini kerana dia tidak mengetahui tangannya di mana diletakkannya. Tangan tu tadi tu tetap mana tak? Bangun-bangun terus celup air. Jadi kita tak tahu mana air tu, mana tangan kita pergi. Seleloknya air tangan kalau kita tengok macam tak ada najis, tapi sebenarnya kita tak tahu ada najis ke tak. Jadi seleloknya kita basuh tangan sebanyak 3 kali. Jadi Rasulullah SAW melarang orang yang bangun daripada tidur mencelup tangannya ke dalam bekas berisi air kerana dikhawatiri tangannya dicemari najis yang tidak kelihatan. Sudah sedia maklum bahawa najis yang tidak kelihatan tidak akan mengubah keadaan air. Jadi air yang sedikit dalam kolah contohnya tak cukup 2 kolah, masuk tangan kita dekat bekas tersebut, jadi air itu menjadi air najis. Kerana apa? Tangan kita walaupun tak nampak najis itu, dia dikategori sebagai najis hukmi. Nanti kita akan belajar najis hukmi ini, najis yang tidak kelihatan. Tetapi dari seluruh hukum dia adalah najis. Kita tak nampak tangan kita ni ada najis, tapi ada kesan kencing ke. Jadi orang dulu zaman Rasulullah tu cuaca panas. Jadi malam dia akan menggunakan cuaca panas, dia akan berpeluh ketika tidur. Dan orang Arab ketika itu kurang air. Dia akan menggunakan apa? Dia akan beristinja menggunakan batu. Jadi batu ni dia gesek. Dia banyak 3 kali sehingga hilang najis tu. Najis tu ada sedikit. Bila ada sedikit, peluh itu masuk, peluh bercampur dengan najis, dia akan menjadi najis. Jadi sedang tidur dia elok meraba mana dah kan. Jadi bangun-bangun tangan tu najis, tapi kita tak nampak najis tu. Dia main masuk tangan tu dalam bekas. Bekas tu tak cukup 2 kolah pula, sedikit air tu kan. Jadi menyebabkan air itu menjadi najis. Walaupun tak berubah bau, warna dan rasa. Jelas Oleh itu, jika tindakan tersebut tidak menajiskan air disebabkan menyentuhnya, Rasulullah SAW tidak akan melarang daripada berbuat demikian. Jadi Rasulullah melarang sebab tahu bahawa air itu najis apabila dimasukkan tangan ke dalam air yang kurang daripada 2 kolah. 2 kolah 60 cm panjang, 60 cm lebar, 60 cm tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah air yang banyak, iaitu yang cukup 2 kolah ataupun lebih. Air ini tidak menjadi najis dengan semata-mata terjatuh atau tersentuh najis, tetapi ia menjadi najis apabila berubah satu daripada sifatnya, iaitu warna, rasa ataupun bau. Jadi air kolam, contoh swimming pool, kita mandi ramai. Kalau seorang kencing, boleh tak kita ambil wuduk dalam swimming pool tu? Swimming pool ramai orang kencing kan. Jadi boleh tak kita ambil wuduk? Orang sekolah tu ambil wuduk. Boleh tak ambil wuduk dengan swimming pool? Jawapan dia boleh. Kerana apa? Kerana dia tidak berubah warna, bau dan rasa. Kencing itu tidak menyebabkan air swimming pool tu jadi bau kencing. Ada tak? Tak ada. Tapi kalau ada macam semua kencing sampai menyebabkan swimming pool tu berubah warna, bau dan rasa, ketika itulah baru tidak boleh mengambil wuduk. Tapi kalau swimming pool tak ada apa, bau semua macam biasa je, boleh kita mengambil wuduk dengannya. Ini contoh mengambil wuduk dengan menggunakan air swimming pool. Dalilnya ialah ijma' para ulama. Para ulama berijma'. Kita telah belajar bahawa ijma' ini adalah persepakatan semua ulama yang mujtahid. Jadi Imam An-Nawawi menyebut dalam kitabnya Al-Majmu', Ibnu Muzir berkata, ulama telah bersepakat bahawa air yang sedikit ataupun banyak, apabila najis jatuh ke dalamnya dan berubah sama ada rasa, warna ataupun bau, air itu menjadi najis.
Walaupun sedikit, walaupun banyak, kalau berubahnya bau, warna dan rasa, air itu menjadi najis. Tapi kalau air yang banyak itu tidak berubah warna, bau dan rasa, dia tidaklah menjadi najis. Kerana boleh digunakan untuk mengambil wuduk, untuk menghilangkan najis. Okey, kita telah belajar keempat-empat jenis bahagian. Jadi air yang boleh digunakan untuk bersuci. Keempat-empat jenis air tersebut tidak semuanya boleh dibuat bersuci, iaitu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas, mengambil wuduk dan juga mandi wajib, menghilangkan najis. Contohnya seperti beristinja, menghilangkan najis yang terdapat di lantai, pakaian dan sebagainya. Tetapi air yang boleh dibuat bersuci hanyalah jenis yang pertama, iaitu air mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Dan yang kedua, air musyammas, air yang makruh kita gunakan. Namun air kedua itu makruh digunakan pada badan. Sementara air jenis yang ketiga pula, walaupun suci, tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ia hanyalah boleh digunakan untuk tujuan selain bersuci. Contoh nak minum ke, nak memasak dan sebagainya, boleh kita gunakan. Contoh air teh, boleh kita minum. Air teh, air basuhan wajib yang pertama, boleh kita minum. Tetapi tidak boleh kita nak mengambil wuduk dengannya. Jadi air jenis yang keempat ialah air mutanajis. Ia tidak sesuai untuk sebarang kegunaan. Maknanya apa-apa nak minum pun, masak pun tak boleh menggunakan air najis. Walaupun air itu sedikit, najis tu masuk, tak boleh kita gunakan untuk masak, untuk minum. Sebab apa? Air itu najis, dia tidak suci. Jelas tak? Jadi jika warna, bau dan rasa itu hilang sendiri, ini contoh jika warna, bau dan rasa itu hilang sendiri, atau ditambah air lain ke dalamnya, walaupun ditambah air mustakmal ataupun air mutanajis, air itu menjadi suci semula. Tetapi kalau letak minyak wangi, air itu tidak dapat menjadi suci. Contoh yang macam ni, air ni masuk najis, cair cicak, jadi air ni jadi najis. Kalau kita campur dengan air mutlak ataupun air mustakmal, kita campur-campur sampai air itu jadi banyak, boleh tak? Jawapan dia, boleh. Air itu telah tukar status menjadi air suci dan juga menyucikan. Walaupun bercampur dengan air mustakmal, walaupun bercampur dengan air mutanajis, kalau kuantitinya lebih 2 kolah, dah jadi banyak. Jadi banyak dan juga hilang bau, warna dan rasa dia, air itu boleh kita gunakan untuk mengambil wuduk. Ini walaupun air mustakmal, walaupun air mutanajis. Kalau lebih daripada 2 kolah, kita campur-campur semua, boleh kita gunakan untuk mengambil wuduk, mandi wajib dan sebagainya. Tetapi kalau minyak wangi, tak boleh. Kerana apa? Minyak wangi ni kuat bau dia, ada bau dia lagi. Sebab tu tak boleh. Jelas? Ada apa-apa tanya? Air banjir? Air banjir, kita dah bincang dulu, boleh kita gunakan untuk berwuduk. Kerana apa? Dia berubah dengan semula jadi. Bukannya kita buat sendiri, bukan kita campur dengan pasir. Tak, dia memang terjadi dengan sendiri. Jadi kita tak boleh nak elakkan. Jadi air banjir ni boleh kita gunakan untuk berwuduk. Contoh duduk atas bumbung, ada orang duduk atas bumbung kan, tak tahu nak sembahyang mana ni. Bumbung air sebelah ni, air banjir, boleh kita ambil wuduk dengan air banjir tersebut. Ada nak tanya lagi? Tadi jelas InsyaAllah faham InsyaAllah kita akan, pertemuan yang akan datang, kita akan masuk bab berjana. Berjana ni apa? Kita akan terangkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada sebarang pertanyaan, cukup sekadar ini sahaja. Yang baik itu datang dari Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri. Hakikatnya kedudukannya datang dari Allah SWT. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah wa surah Asr.